Okay, Assalamualaikum semua. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum and good afternoon to all my students. Okay, so will recap back on chapter 1. Okay, DE 3413, Principle of Communication System. Okay, now, like yesterday class, so want to recap back. Okay, in this chapter, you will learn on gain, okay, attenuation. Okay, attenuation means loss lah. Okay, loss. Okay, loss. And then noise figure, noise factor, noise present in the system, electronic system. And then you got amplifier. Amplifier you got two, ideal and non-ideal. Okay, then you deal with power, voltage and also current. Okay, you can ingat tu ada deal in term of power, voltage and current. Okay, before we start, okay, saya nak bagi tahu ajar ni dulu. Okay, dalam sistem saya tambah dulu pages. Saya tambah dalam pages dulu. Okay. Saya tambah pages sekejap. Add page. Okay, sebelum kita start kita punya kelas ni, saya nak bagi tahu dalam sistem yang you belajar dalam chapter 1 ni, you akan belajar pasal DB and DBM. Okay, DB dan DBM. Okay. Kenapa kita kena belajar DB and DBM? Okay, dalam sistem, okay, sebelum ni you akan belajar pasal watt. Okay, watt, voltage, current semua you akan belajar. Tapi dalam subjek kita ni kita nak study pasal watt. Okay, voltage. Okay, now saya nak tunjukkan kenapa kita kena belajar decibel. Okay, decibel ni katakanlah power yang masuk adalah 2 watt dan power yang keluar adalah 6 watt. Okay, dan juga second situation kita ada power yang masuk 10 watt, power yang keluar 8 watt. Kita ada dua senario ya. Pertama yang masuk 2 watt, keluar 6 watt. The second one, masuk 10 watt, keluar 8 watt. Okay, dekat sini saya nak tunjuk kamu. Dia ada amplification, ada gain. Okay, gain macam mana? Gain daripada 2 watt jadi 6 watt. Okay, dia bertambah. Okay, kalau dia masuk 10 watt, okay, keluar 8 watt, dia jadi ada attenuation. Okay, sebab itulah DB ni dia akan bagi, okay, kenapa kita nak belajar DB sir? Dekat DB ni akan tunjuk nilai dia sebenarnya tak ada apa kalau kamu tengok ya. Dalam kalau nilai watt yang biasa, contoh dalam kes kan 6 watt, 2 watt kan. Okay, kenapa kita belajar DB? Kita nak tahu ratio dia. Okay, dalam kes ni 6 bahagi 2. Okay, lepas tu you 10 log the watt. Okay, dia punya ratio tu. Dia punya ratio you akan dapat 4.7. Okay, tapi untuk kes kedua, okay, you ambil 8 watt, ini ratio dia lah, 8 over 10 ni adalah output divided by input lah. Okay, bila you buat 10 log, you akan dapat satu nilai negatif. Ini nak tunjukkan ada attenuation. Okay, dalam in real life, saya nak bagi tahu, kita kalau nak buat satu benda, kita nak amplify yang bagus. Maksudnya amplifier kan, apa kelebihan amplifier? Amplifier kalau boleh you masukkan suara kan ada speaker, tiba-tiba je kat kalau speaker, I nak bagi speaker yang ada, I nak tambah amplifier supaya dia bertambah sedap. Itu yang analogi kita. Why we need to learn DB? Because kita nak tahu negatif dan positif dia. Okay, kalau positif dia gain, kalau negatif dia attenuation. Okay, ada siapa yang tak faham? Okay, satu term yang mula-mula you kena belajar. DB. Okay, satu. DB. Okay, ingat ya. Ini mula-mula, maksudnya mula-mula yang you belajar ni adalah hari ni kita nak belajar pasal DB. Sir. Yes. Ada orang nak masuk? Ada nak masuk? Tak ada pun? Tak ada, dia WhatsApp saya. Tak, saya tak dapat masuk. Tak ada dia punya ni. Okey. Tak apa, biar je. Nanti kalau ini dia boleh tengok kemudian lah. Okey. Kalau dia ada, dia dalam sistem saya tak ada. Okey, now kita teruskan kelas kita. Okey, maksudnya saya bagi tahu DB ni dia boleh tunjukkan, okey, dia boleh tunjukkan kalau positif dia ada gain. Okey. Kalau negatif dia tunjukkan attenuation. Attenuation. Maksudnya tak bagus. Kalau dalam circuit kita ada attenuation tak bagus. Okey. Jadi DB. DB ni apa? Okey, dalam kes yang kita belajar ni ada dua ya, sebagai tahu something ya. Baru ada masuk. Okey. So, pertama saya nak bagi tahu kita ada voltage. Okay, voltage kena ingat ni. Okey, sebelum kita start. Salin kat kertas ni kalau tak tahu apa-apa. Okey, kalau voltage kena ingat ya, dia 20 log.
Okay. Okay. 20 log, ini contohnya V out over V in. Contohnya lah. Okay. Kalau power sama juga dengan 10 log. Okay. P out over P in. Okay. Ingat kalau dB ni 20 V out over V in, maksudnya kalau kamu voltage dia jadi 20 log. Okay. Ni yang pertama kamu kena tahu sebelum kita mulakan. Okay. So power equals to 10 log P out over P in. Ni ayat mudah dia. Okay, V out ni juga kadang-kadang dipanggil, okay, kalau kita panggilkan V out over V in ni sebenarnya ratio dia lah. V out over V in, kadang-kadang kita panggil dia AV. Itu bentuk dia. Okay. Kalau power pula, bila kita bagi ratio out over in, you got AP. Gain. Okay. Gain ataupun A ni lah, ratio out over P out over P in. Ingat kalau dB, bila you cari 20 log ni, you dah masuk dalam dB, kalau positif you dapat, dia jadi gain, kalau negatif jadi attenuation. Okay. So, kita pergi pada dB, you dah tahu dB kan? Satu lagi benda yang you kena tahu adalah conversion dB ke dBm. Okay. Ayat mudah dia, mana student yang baru masuk ingat operasi ni melibatkan watt, dalam kes ni lah watt, lepas tu pergi pada dB, pergi pada dBm. Okey. Jadi katalah seada contoh watt lah, cik sebagi tahu contoh dia kalau watt per dB. Katalah kita ada kalau power katalah AP kamu sama juga dengan sebagai P out sama juga dengan 10 watt. Okey. P in sama juga dengan 20 watt. Contoh. Okey, tapi disebabkan power ingat okey, jadi cuba cari dia punya in dB. In dB. Okey. In dB kamu kena ingat kita guna 10 log okey. P out over P in. Maksudnya 10 bahagi 20. Okey, berapa jawapannya? Berapa jawapannya? 10 bahagi 20, 10 log answer. Semua dapat ni tak? Negatif. Dapat negatif 3.01 dB. Betul tak? Betul. Betul okey. Kalau negatif apa jadi? Apa maksud dia? Maksudnya ada perkataan attenuation. Maksudnya attenuation. Attenuation ni tak bagus. Kalau gain, kita amplify. Okay, ada amplify berlaku dalam circuit. Kalau negatif, dia tak ada ni. Okey, cuba pula kita terbalikkan pula. Case dalam ni AP, kita bagi P out sama juga dengan 20, P in sama juga dengan 10 watt. Okey, cuba cari dalam dB. 10 log 20 P out kan? P out 20 bagi 10. Okey, berapa jawapan dia kalau dalam dB? Dalam dB berapa? Positif 3.01. Sekejap cuba dulu. Okay, so 10 log answer. Okay, dapat 3.01 dB. Nampak tak? Kalau dekat sini maksudnya ada gain, amplify. Okay, kelebihan dia apa? Kalau dalam amplifier ada gain, maksudnya bagus lah. Kan kamu kadang nak buat speaker sulang balik macam speaker kan. Kamu kata TV ni tak bagus lah, kita kena tambah amplifier lah bagi sambung kat speaker baru kuat. Betul tak? Kau pernah dengar tak ayat tu? Pernah dengar kalau macam saya nak bagilah saya punya radio kereta saya speaker dia lagi power, saya tukar speaker lepas tu saya buat amplifier. Betul tak? Ada pernah dengar tak ayat tu? Pernah. Pernah kan? Itulah dia. Jadi kita nak gain. Kalau kamu buat attenuation, tak jadilah kamu punya contoh speaker kamu nak upgrade, tak jadilah kereta kamu punya speaker tu jadi bagus. Clear? So now we go to the next slide. Okay, dah settle Okay. Now dB to dBm. dB to dBm. Operasi kedua Okay. dB to dBm macam mana? Maksudnya kalau katalah kamu dapat yang kes pertama ni, katalah negatif 3.01 dB. Tukar, dalam sains sini find dBm. dBm tak ada apa. Kena ingat macam contoh macam ni. Kadang-kadang kamu nak buat kek, kadang-kadang ingredient dia, tepung kamu dalam 1 kg. Kadang-kadang kamu nak dalam gram, sama juga. Dalam ni dB pun boleh dan dBm pun boleh. Contoh kamu nak buat kek saja analogi.
If you want to make cake, kadang-kadang ingredient dia flour, tepung kan, tepung contohnya kamu nak dalam kg. Kg lah. Kadang-kadang kamu nak sebut dalam gram. Dia jadi 1000 gram. Faham tak? Sama juga dengan analogi dB di dBm. Okay. So sekarang ni kalau nak cari dBm, maksudnya senang saja. Negatif 3.01 campur 30. Berapa jawapan dia? Negatif 3.01 campur 30. Berapa jawapan dia? 26.99 dBm. Clear? Kalau yang kes kedua pula, katalah yang kes kedua adalah 3.01 kan? 3.01 campur 30. So berapa yang dapat? 0.01 campur 30. 33.01 dBm. So clear tak yang ni dulu? Jangan masuk yang lain, kita masuk yang ni dulu. So students ada problem tak nak fahamkan benda ni? Ini watt dulu. Watt ni, okay. Lagi satu sebagai tahu, kadang-kadang kan student tak faham tau. Kenapa kita kena belajar dalam dB? Sebenarnya ada satu lagi reason. Okay. Cuma kamu ambil macam ni, katalah watt kata dia boleh juga macam ni. P out ni, katakanlah P out ni katalah dalam 100,000 ataupun nilai katalah nilai AP AP sama dengan 100,000. Contohnya kan, kalau kamu tukar dalam dB berapa? 10 log 100,000 berapa? 10 log 100,000 berapa? Cuba tekan. 10 log 100,000 berapa? 50. Nampak tak? Number dia jadi kecil. Nampak tak? Number dia become smaller. Betul tak? Katalah kamu dalam circuit, katalah nanti kamu buat circuit jadi elektrik, elektronik apa semua. Nanti kan kalau dalam circuit yang kamu bayangkan kena tulis macam ni, 1 million. Nilai dia lah, contohnya P AP lah, apa semua kan. Jadi besar. Sebab tu kadang kita dalam circuit kita tulis dalam analysis in dB. Sebab apa? Jadi kecil nilai dia. Understand or not? Senang tulis. Dia pun nampak, oh 50 dB. Clear? Okay, now tak apa, student jangan pening, nanti kita terus pada seterusnya. Okay, dah habis yang tu tadi. Kita pergi pada introduction. Okay, introduction ni. Okay, ni sebelum saya tunjuklah. Kenapa kita kena belajar communication? Sebelum ni kamu belajar communication in real life. You talking to people, kan? Talking to people, tapi keburukan dia kalau kamu tak belajar dalam subjek ni, kamu tak tahu yang sebenarnya kita boleh communicate for long distance. Contoh macam sebelum ni, long time ago. Okay, you dekat Malaysia, contoh long time ago lah, zaman ages dulu. Okay, kat Malaysia dengan kat US dulu lah, zaman-zaman dulu-dulu. You nak communicate very difficult. Okay, sekarang no problem. You ada internet, apa semua you boleh sambung. Even US, some of your friend in Malaysia you can connect, you can talk. Okay, you boleh WhatsApp and so on, no problem. Sebab tu kita belajar dalam communication. Tapi di subject actually focus on electronic communication. Okay, now we go to introduction. Okay, communication ni apa? What is a communication? Maksudnya exchanging, transferring information. Okay, from one place to another place. Okay, maksudnya sender, you hantar. Kalau you nak contoh macam saya nak cakap dengan student saya kan. Sekarang ni, sir as a sender. Okay, you adalah receiver student. Okay, bila saya tanya feedback pula, all of you faham tak? Lepas tu you bagi pula jawapan, faham. Then change pula, maksudnya you jadi sender, so pula akan jadi receive. Okay, saya akan terima information you. Okay, you apa tujuan kita communication? Because kita nak send information. Okay. Okay, tapi dalam communication system, okay, dan yang you belajar sekarang ni adalah it's a collection of telecommunication block. Describe the process in information exchange between transmitter and receiver. Ini yang kena faham. Kalau dalam electronic communication, hantar maklumat, you send information, we call transmitter. Terima information jadi receiver. Kalau transceiver, maksudnya you boleh transmit and juga receive. Macam you punya smartphone, kita panggil transceiver. Okay. Now, ini zaman dulu-dulu lah. Okay, the long time ago we are using smoke. Okay. Ni zaman dulu. Lepas tu telefon dia bertambah majulah. Okay. And then finally kita ada mobile phone, video call. Okay, communication. Zaman dulu kita guna smoke. Okay. Now, element of communication system. Ni you kena faham. Okay. Kita kena ada information.
Okay, so information. Okay, what is the input transducer? Okay, input transducer ni very easy. Okay, contoh you nak cakap, macam sekarang kan saya nak cakap dengan kamu, saya kena guna speaker, mikrofon ya, mikrofon. Mikrofon ni adalah input transducer. Maksudnya apa? Dia change from you punya information, contoh suara sekarang kepada electrical signal. Okay, sebab itulah guna input transducer, contoh mikrofon. Okay, mikrofon. Electrical signal. Transmitter apa? Nak transmit dia punya maklumat you tu. Okay, channel. Channel apa yang nak buat? Channel adakah you nak guna wireless ataupun you nak guna kabel. Okay. And then bila you nak hantar ni kita ada noise. Inilah kenapa dalam chapter 1 you belajar, you learn on noise. Okay, kena ingat apa keburukan noise you dah tahu. Contoh you buat kereta kan? Buat kereta, you naik kereta lepas tu buka radio. Okay, after you open radio, then masa you travel, tiba-tiba ada hujan ribut petir and so on, thunderstorm semua, tiba-tiba signal you tak elok. Kan you dengar macam radio tu macam tak kuat sangat. Ataupun bunyi kan hujan tu, dia kena dekat you punya cermin kereta, you punya body kereta, dia hasilkan noise. Sebab tu you kena study pasal noise in this chapter. Okay, kenapa? Because dia akan affect you punya penghantaran dia punya signal tu. Nanti you tak terima signal tu dengan baik. Okay, sebab tu you tengok kadang hujan kan, hujan Astro kan, kalau mana guna Astro, mesti cakap kenapalah tak elok lah Astro ni time hujan, because dia bila hujan akan menyebabkan akan terjadinya noise dan dia akan ganggu you punya signal penghantaran dan penerimaan. Okay, receiver apa? Receiver ni untuk receive maklumat yang kamu hantar. Okay, output transducer. Okay, so tak faham apa output transducer ni apa? Maksudnya ditukarkan balik. Output transducer ni adalah contohnya kamu punya apa tu nama dia? Mikrofon, speaker. Contoh speaker. Kan? Maksudnya mungkin kamu nak macam saya bercakap dengan kamu kan, mungkin guna suara kan, suara guna voice masuk kat sini mikrofon kan. Dia tukar pada ni. Dekat receiver pula dia terbalik. Maksudnya speaker tu apa you boleh dengar. Destination you adalah contohnya student. Setengah you dengar apa? Sepunya voice. Okay, output transducer dia convert balik from electrical signal to the original signal yang you send. Okay, macam sekarang ni send macam saya bercakap sekarang ni, send suara jadi you dengar kat hujung sekali destination you dengar balik suara dan juga ni macam ni lah video yang kita guna sekarang ni. Okay, now kita go to the next slide. Jangan risau, benda ni senang je. Okay, ni cara dia lah, cara dia nak hantar dia tunjukkan. Macam yang nak bercakap ni, ni guna communication system lah. Okay, transducer convert dia punya voice tu electronic signal. Lepas tu proses transmit ni kita guna antena lah untuk ni macam Astro, nampak ada dish dia tu. Okay, untuk hantar ataupun terima maklumat lah. Transmitter adalah untuk hantar. Okay, and then dia travel lah guna channel, pergi kat sini, dia pergi pada receiver. Okay, dia convert balik. Bila dapat maklumat tu, last sekali dia pergi kat transducer, dia convert by electronic signal to original signal yang dia hantar. Macam sekarang ni saya hantar suara dan juga video. Okay, jangan risau, ni senang je. Okay, don't worry. Okay, now ni input transducer macam saya cakap tadi lah. Okay, input transducer maksudnya nak convertkan you punya data macam mikrofon ni kan. Mikrofon ni saya cakap, dia maksudnya suara you convert to electrical. Okay, now ni transmitter. Transmitter ni, okay, kena ingat antena mesti ada. Okay, ini mesti ada dalam transmitter. Sebab tu dia tengok ada perkataan amplifier, sebab itulah kita kena kaji amplifier. Sebab dalam amplifier ni pula dia akan ada noise. Sebab tu kamu belajar noise. So kenapa saya nak belajar noise ni? Sebab dalam amplifier ni akan ada noise. Jadi kalau kamu nak buat amplifier, kena ingat kita kena kurangkan noise. Okay, kalau tak nanti akan disturb. Okay, dia ada amplifier, lepas tu ada modulator. Okay, modulator ni apa? Combine. AM modulator dia combine dia punya audio signal with the carrier. RF oscillator ni sebenarnya adalah carrier signal. Signal. Dia kena ada bawa tau. You kena ingat signal ni dia mesti dibawa. Okay, so AM modulator ni contoh ini AM modulator ni adalah amplitude modulation modulator.
Ini contoh lah. Okay. Amplitude modulation. Okay, amplitude modulation ni apa? Maksudnya kita play in term of amplitude. Apa ni akan belajar dalam AM lah. Ini salah satu example. Amplitude ni apa sir? Amplitude yang kita buat dalam time domain tu. Time domain. Time domain ni, ni T. Ini signal voltage kamu. Voltage. Ni signal kamu, sinusoidal signal. Time domain kenapa? Sebab kita guna T. Okay. In term of time. Okay, jangan risau student saya, jangan pening kepala. Ni kelas pertama. Okay, now. Channel medium. Medium ni tak ada apa. You nak hantar guna apa? You nak guna kabel ke? You nak guna wireless ke? Itu dipanggil channel. Nak hantar maklumat you. Okay, receiver macam mana? Receiver adalah bahagian untuk terima balik maklumat yang you hantar. Okay. So kita ada RF amplifier, mixer, local oscillator, RF amplifier, detector, AF amplifier. Okay, don't worry. Yang ini nanti saya akan explain balik lah. This one dalam kelas yang lain. So right now the analogy, tolong ingat receiver apa benda tujuan dia? Dia receive the signal balik. Okay. You hantar, receiver, receive balik. Okay. Noise. Okay, ini yang kena faham. Apakah noise? Noise is an error or unwanted signal. Maksudnya yang you tak nak. Okay. You tak nak. Sebab bila you present noise in the system, dia akan jadi distortion. Signal tu jadi tak clear. Okay. Okay, now ni output transducer macam saya cakap tadi. Bila sehantar output transducer, dia convert from electrical signal to the nak dapatkan balik dia punya information. Apa yang you hantar macam saya sekarang? Saya hantar video dan suara saya. Maksudnya you pun output transducer ni akan convert balik. You akan dapat tengok balik skrin yang saya hantar dan juga my voice. Okay. Now, transceiver. Ni saya kata ni. Transceiver ni dia boleh hantar dan receive signal. Macam telefon kamu. Telefon kamu maksudnya seboleh kalau kamu contact people kan, kamu boleh bercakap, you boleh hantar dan juga boleh receive. Guna same device. Itu kita panggil transmitter, receiver, transceiver. Clear? Okay. Now, transmission media. Ni dia. Transmission media. Satu sebagai tahu kita ada macam-macam jenis. Tapi student selalu tak tahu. You selalu cakap, you guna apa ni? Guna kabel. Kabel sebenarnya bukan. Kabel tu pun ada berapa jenis. Okay. Dia ada dua jenis. Satu unguided dan juga guided. Unguided ni maksudnya kita tak guide dia. Contoh macam mana kamu hantar kamu punya smartphone kamu ni. Smartphone kamu kan, kamu contact your friends, itu adalah unguided media. Maksudnya you hantar je signal tu ke udara. Okay. And then dia akan travel sendiri. Okay. Guided media maksudnya you kena guide. Contoh macam you punya Unify. Unify you kena sambung. Maksud signal tu must go through the cable. Okay. Ni guided media. You dah tahulah ni kabel ni, coaxial cable semua. Okay. Fiber optic. Senang lah fiber optic lah. Fiber optic you use in Unify. Okay. Internet communication. Okay. Ni guided lah. Okay. Kita ada UTP cable, STP cable. STP shielded, UTP unshielded. Okay. So ini adalah kabel, maksudnya sama jugalah you akan tengok balik before this you tahu kan kabel ada macam-macam jenis. Ini salah satu dia. Okay, setiap kabel ada kelebihan dan kekurangan. Okay, macam guided. Kalau kita guna coaxial cable. Coaxial cable dia punya kelebihan dia high bandwidth. Okay, high bandwidth, better noise immunity, maksudnya dia tahan noise, dia maksudnya kurang noise kalau kamu guna guided media ni. Okay. Ni optical, you dah tahulah. Kalau guided media, optical fiber, you dah tahu dah. High speed lah. You dah tahu maksudnya boleh hantar you punya data dengan laju. Okay. So, unguided ni macam you guna ni lah, wireless. Wireless you hantar data you kan secara wireless. Ataupun campus, kat campus kan you guna Wi-Fi UMP kan. Itu adalah unguided media. Okay. Kita ada 3 types ya. Pertama, radio wave, microwave, infrared. Okay, siapa yang tahu infrared guna kat mana? Infrared. Remote. Pandai, remote. Pernah tengok tak remote Astro yang depan tu, yang ada warna hitam tu? No. Warna hitam tu itu adalah infrared. Kalau tak tahu lagi, you boleh tengok. Pernah tengok tak Smartech? Pernah. Smartech nampak tak belakang ada warna hitam? Nampak. Sebenarnya itu adalah infrared. Okay.
Okey, seterusnya kita pergi pada inilah yang saya bagi tahu tadi, unguided media. Kita ada radio wave, microwave dan juga infrared. Okey. Setiap benda ni dia ada frekuensi yang berbeza, nampak ni. Frekuensi range yang berbeza. Okey, macam student saya dah tahu kan, setiap frekuensi ni dia ada kelebihan dan juga kekurangan. Macam saya bagi tahu semalam. 2.4 dengan 5 GHz, apa beza dia? Okey, dah tahu kan kalau kat Unify. 5 GHz dia punya range dekat. Kalau 2.4 GHz dia jadi jauh kalau you guna Unify. Okey. Okey, transmission modes. Macam saya bagi tahu kita ada 3 types, simplex, half duplex, full duplex. Full duplex maksudnya smartphone, hubungan ni smartphone, maksudnya two-way communication. Kalau half duplex, walkie-talkie, maksudnya bila you nak berhubung satu masa saja. At one time, one people can talk. Simplex, one-way communication macam radio. Okey, you boleh dengar saja, tak boleh nak bagi feedback. Okey. Nanti you boleh tengoklah sama macam saya cerita tadi. Okey. Simplex, half duplex and also full duplex. Okay. Now, ni yang saya nak bagi tahu satu benda. Electromagnetic spectrum and transmission frequencies. Remember, setiap frekuensi dia ada dia punya kegunaan dia. Okay. You tak boleh main ambil saja. Okay. You kena tahu frekuensi-frekuensi ni dia ada dah. Contohnya dia dah ada dah. You tak boleh mengambil contoh macam saya kan. Saya buat research kan, ultra high frequency. Ultra high frequency dia punya kat Malaysia 919 hingga 921 MHz. Contoh RFID. Contoh you tak boleh ambil frekuensi ni. Okey, tak boleh gunakan ini untuk you punya you punya laptop punya ke laptop tak boleh. Sebab tu kamu tengok laptop kan, laptop dia bagi 2.4 GHz dengan 5 GHz. Macam yang kamu tengok tu. Dia tak boleh main ambil 919. Nanti curi frekuensi orang, tak boleh. Okay. So kita ada macam-macam jenis frekuensi, different frekuensi. Okay. Okay. Different frekuensi, different application. Okay. Ni yang saya bagi tahu. Kita ada in hertz, and then kalau M ni megahertz, G ni gigahertz. Okay, yang tepi ni pula LF adalah low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency. SHF super high frequency. Okay. Ni dia punya term-term lah. Okay. So, ni frequency range lah. Different frequency range, different application. You tak boleh mengambil je. Okay. Dia dah ada dah. Contoh macam super high frequency. Dia kegunaan dia on microwave, satellite, communication and also the radar. Okey. Satu yang saya nak bagi tahu satu benda yang kamu dah biasa belajar, ingat. C equals to lambda, lambda equals to C over F. Betul tak? Pernah tak dengar benda perkataan ni, lambda equals to C over F? Pernah dengar in physics? Pernah. Pernah, right? Okay, so lambda ulang balik, you pun dah bosan balik lambda this one. You tengok dalam gambar rajah tu, itu adalah lambda. Okay. So lambda C bagi F. C apa? Speed of light. 3/10⁸. Okay. And then frequency depend on your frequency lah. Okay. So now you kena tahu. Okay, kita tengok macam mana analisis apa yang selalu kita buat. Okay, analisis is something like this. Okay, ni kena salin. Okay, so then saya kena salin. Okay, what is the wavelength of an FM radio station whose broadcast frequency 101.1 MHz? Kita cari lambda dia. Lambda benda ni. Student saya jangan pening kepala, fahamkan dulu. Okey, yang pening kepala, so what is the lambda? Fahamkan dulu the analogi. Ini sinusat dia. Okey, lambda kat mana? Lambda dekat wavelength sini kan. Sama ada dekat sini, sini ke sini, ataupun yang ambil daripada sini ke sini. Complete one cycle. Okey, satu cycle. Okey. Jadi lambda C over F, senang je benda ni. This is very simple. Remember this formula? No problem. Lambda is C over F. 3 times 10 power of 8 divided by F frekuensi. Ingat this one mega. M bukan saja mega, so you kena bubuh 10⁻6. Tahu kan mega is 10⁻6. Tahu tak? Tahu. Okay, now berapa nilai lambda? Lambda ingat lambda must be in meter. Okay, dalam kes ni berapa? 3/10⁸ bagi
101.1 MHz. Sebab apa jawapannya? Press calculator. Ingat saya cakap press calculator, press. Nanti you tak reti buat. Berapa? Saya pun kira you belum sedar ada jawapan. Berapa jawapan? Berapa dapat? 2.97. 2.97. Ni betul lah. Jawapan dia 2.977 apa? Meter. Okay, kena ingat tu. Meter. Okay. Now, exercise 2 pula. Okay. What is the frequency of the signal whose wavelength is 8 cm? Ni kena ingat. Sebab tu saya kata dalam com, very easy. You understand the analogy, you boleh jawab. Okay, ingat lambda dalam kes ni dia pergi 8 cm. Kena tukar dulu in meter. Okay. Itu dia punya analogi. Mesti dalam meter. So dalam kes ni, lambda 8 cm ditukarkan ke meter dulu. So you got 0.08 meter. After you dapat 0.08 meter, apa you buat? You cari F sebab dia nak kata what is the frequency of the signal wavelength. F equals to C divided by lambda. Okay. Berapa dapat jawapan? F. Berapa dapat jawapan dia? 3 darab 10 divide by 0.08. Dah tukar meter tau, ingat tau, bukan 8 cm. Student selalu silap benda-benda macam ni je lah. Kalau dia bagi quiz kan. Okay, buat sini ni, you pun confident, bukan? Remember, must change to meter. Dapat, jawapan dia. Dapat. Berapa jawapan dia? 3.35 buat darab 10/9. Apa dia punya unit? Meter. Okay. Meters. Okay, very good. Okay, dah salin dah. Salin. You kena salin tau. Lepas tu saya suruh. Dah, very good. Okay, ada siapa lagi yang belum? You kena bagi tahu kalau belum cakap belum. Okay? Belum. Very good. Belum, saya baru masuk. Okay. Salin. Hari ni untuk section 1A Okay dah. Ibu nak masuk, tolonglah saya cakap come to my class. Kalau you ikut apa yang saya cakap ni, you boleh dapat A. Dengar saya cakap. Basic ni. Okay. Tapi siapa yang lewat masuk kelas ni dah lupa lah. Okay, very good Okay, sudah saya boleh go to the next slide Boleh. Boleh saya boleh. Okay. Now kita pergi pada inilah kelebihan ni you dapat tengok lah bila kelebihan bila you gunakan setiap frekuensi ni ada dia punya application yang dapat tengok. Dia boleh buat untuk X-ray, boleh tengok untuk analisis image, boleh guna untuk microwave. Okay. Okay. Nampak tak saya bagi tahu something Siapa yang tahu pasal microwave? Siapa sini pernah guna microwave? Mak saya pernah. Semua pernah guna lah. Okay. Microwave ni apa kegunaan awal dia dulu? Untuk apa? Panaskan makanan, betul tak? Betul. Tapi sebagai tahu, sebab tu saya kata kena belajar kom ni lagi. Kenapa? Sebelum ni orang hanya guna untuk panaskan ayam, betul tak? Ayam, defrost. Tapi perasan tak, yang baru microwave ni digunakan untuk buang lemak. Pernah tengok tak macam ada yang orang nak kuruskan badan, dia akan sentuhkan something macam ada tak tahulah apa benda macam dia tenyuh, dia bubuh kat badan you, dia pusing dekat tempat badan you, betul tak? Saya pakai. Actually benda tu adalah teknologi daripada microwave ni. Okay, dia boleh guna untuk beauty. Maksudnya dia dah tahu bila you guna microwave long time ago, dia hanya boleh guna untuk defrost saja. Tapi right now dia dah guna untuk cairkan lemak dalam badan manusia. Sebab tu saya kata you kena belajar kom ni, you tak tahu. Apa benda yang tak ada penting subjek ni. Actually this subject very important. Okay. Okay, dan dia juga boleh buat pesawat ni. Okay, apa kelebihan kalau you buat beli pesawat ni? Okay, kelebihan sebagai something, you boleh berhubung antara pesawat dengan pesawat. Okay, kalau contohnya this is fighter jet Okay, fighter jet kan. Fighter jet, kalau kata ada satu lagi fighter jet kat sini, dia boleh communicate, betul tak? Dia boleh communicate kat sini, betul tak? Betul.
Kalau zaman dulu kita guna apa kalau nak communicate dengan kawan kamu? Kamu akan letak macam tin kosong kan, tin kosong. And then sini ada tin kosong, betul tak? This is you, letak kat telinga, betul tak? You Betul. jarakkan. Betul, betul. Ni guna benang kan? Masa sekolah-sekolah dulu, betul tak? Betul. Hari ni selalu guna tu. Tapi jet pejuang takkan nak guna macam tu juga. Betul tak? Betul tak? Ini ada jet Betul. pejuang A, jet pejuang B. Takkan you nak guna firefighter, you nak guna teknik yang ni juga. Sebab itulah kena belajar frekuensi, kena belajar electronic communication. Faham Okay. Now, kita pergi pada next slide. Bandwidth. Student sir selalu cakap, sir, apa benda bandwidth ni sir? Apa benda bandwidth? Saya tak faham bandwidth ni apa. Apa berkaitan? Okay. Kalau kamu dalam Unify, kamu nak bandwidth tinggi ke bandwidth rendah? Kalau Unify lah, kamu pernah dengar tak perkataan? Saya nak bandwidth tinggi lah. Pernah tak kalau dalam Unify? Tak. Kebanyakan kalau kamu nanti bekerja apa kan, you nak set up satu sistem kan, sistem ni nak bandwidth rendah ke bandwidth tinggi? Kata you kerja lah Jayutra Telekomunikasi. Dia akan tanya macam ni. You nak design sistem kan, you nak design bandwidth rendah atau bandwidth tinggi? Jawapan dia adalah kita nak buat bandwidth tinggi. Kenapa bandwidth tinggi? Okay, bandwidth ni, kelebihan dia macam contoh kamu nak pergi daripada Kuantan Terpekan. Contoh Kuantan Terpekan. Okay, katalah sekarang dalam kelas kita ada 62 student. Okay, 62 student. Okay, you nak pergi Kuantan Pekan, kan 62 pelajar ni. Adakah you nak gunakan basikal untuk 62 pelajar ni naik satu basikal pergi Kuantan Pekan? Tak. Alright. Jadi you akan guna yang paling best platform yang paling bagus adalah gunakan bus. Betul tak? Betul tak? The best thing you nak guna basikal or using bus. Which one? So you akan guna bus. Okay? Guna bus because of what? You can masukkan 62 student dalam bus dan senang. Sama juga bandwidth. Bandwidth ni kelebihan dia, kalau bandwidth you lagi tinggi, dia boleh bawa information lagi banyak. Okay, information tu boleh bertambah banyak. Okay, now kita pergi pada bandwidth. Bandwidth ni, okay, sebagai tahulah ayat mudah dia. Bandwidth adalah high frequency tolak low frequency. FH tolak FL. Nanti kamu belajar lah. Okay, lepas ni. Okay, macam ni. Bandwidth. Bandwidth high frequency kadang-kadang panggil max, kadang panggil min, kadang kita panggil high. Kadang sini panggil high and low. High frequency minus low frequency. Bandwidth equals to F max minus F min. Ni bandwidth dia. Ni. Okay. Okay. Yang ni sebagai tahu something. Okay, dah sudah. Okay, sekejap. Ni formula yang kamu kena tahu. Bandwidth F max minus F min. Dah salin dah? Dah? Dah, sir. Okay. So tengok example. Ya, sir. Senang subjek ni. Okay. Contoh, if signal occupies the range of frequency between 300 Hz and 3000 Hz. Okay, dekat sini. Mana satu high, mana satu low? This one high or low? Low. Low. Low F, L ataupun F min. Mana-mana boleh. Okay, 3000 F high ataupun F max. Okay, what is the bandwidth? Bandwidth maksudnya high minus low. 3000 minus 3000 minus 300 2700 Hz. Senang tak? Easy or not? Senang ke? Easy sebab saya kata. Come to my class. Okay, now. Tadi kita cerita pasal bandwidth. Bandwidth ni macam bus lah. Kamu nak bawa information tu. Okay. Sekarang ni, bila kita ada bandwidth tinggi pun, kamu kena faham ada information capacity. Kita tak boleh membuat aja. Okay, kamu tak boleh main buat kata nak bandwidth tinggi, tapi information capacity kamu tak study. Kita kena tahu. Okay. Information capacity ni, they related with what? It is a function of bandwidth and transmission line. Kenapa? Kamu nak hantar tadi tu, sebagai tahu, kamu kena transmission line ni apa? Maksudnya kamu nak hantar dia punya channel tu. Kamu nak hantar, katalah data kamu banyak. Tapi kamu guna coaxial cable sebagai dia punya communication medium, dia communication cable dia. Dia jadi tak boleh sumbat data banyak. Tapi kalau guna fiber, no problem. Sebab transmission line dia jadilah laju. Dia data boleh hantar banyak. Okay, ini saya nak bagi tahu satu. Information capacity, ni new term yang you kena tahu.
Basic symbol is bit. Okay, and expressed as bit rate. Ingat tu je dulu. Information capacity dia berkaitan dengan bit. Okay, the basic symbol is bit and expressed as bit rate. Okay. Tak apa, mula kamu tak faham dulu. Ingat je dulu. Information capacity deal with bit and also bit rate. Okay, now we go to the next slide. Okay, this is the formula. Okay, dalam slide tu ada salah sikit. Dia buat dua besar bukan? Dia adalah information. Dia berkaitan dengan channel formula. Channel formula. Okay. I information capacity equals to B log 2 1 plus S over N. Okay. Tak apa. S over N apa? Signal to noise ratio. Macam sebagai tahu tadi. Signal to noise ratio maksudnya kamu kena tahu noise ni dengan signal lebih kurang sama. Okay, kita tak tahu sebab tu kan bila kamu boleh dengar kan dalam kereta contoh macam saya kata FM radio. Bila hujan ribut, tiba-tiba suara tu tak elok, tak clear. Sebab apa tau? Noise boleh masuk. Okay, noise boleh masuk sekali berlakon jadi signal. Sebab tu kita buat signal to noise ratio, kita boleh study pula. Maksudnya kita boleh tahu dalam signal yang dihantar tu mana satu original signal, mana satu noise yang hadir dalam satu signal. Okay, ini nama S2N. Okay, formula ni remember I equals to B log 2 1 plus S over N. Okay. Now, ini exercise dia. Okay. Ini saya nak bagi tahu dulu. DB. DB je kamu dah start tak faham. Apa benda DB ni, DB ni apa? Okay. Remember, DB ni bukan actual number. Okay, ingat kalau dia ada dua saya bagi tahu voltage. Kalau voltage dia jadi 20 log. Okay, kalau power dia jadi 10 log. Kena ingat tu. Okay, X letak X lah. Senang. Okay, kalau power dia jadi 10 logs. Okay, dalam kes ni, ingat bila nak buat analisis channel ni, kamu kena tukar pada real value, nombor sebenar. Okay, dalam kes ni kamu dah tahu dah. Okay, by using the channel formula, calculate the information capacity. Dah tahu lah I sama dengan apa? B log 2 1 plus S over N. Sebenarnya senang saja. Remember something, cuma kena tahu S over N ni kena dalam real number. Okay, S over N ni kena dalam real number. Okay. Okay, so apa yang kita nak buat? Mula-mula nampak tak? Sn dalam 40 dB kena tukarkan dulu. Okay, kena tukarkan dulu dalam to real number. Okay, so remember, saya dah bagi tahu kan, kalau S over N ni selalunya dia berkaitan dengan P. Power. Okay, you kena tukar dulu. Remember something sebagai tahu 10 log P power lah. Okay, power equals to 40 dB. So nak dapatkan balik P equals to MP log 40 divide by 10. Okay, berapa jawapan dapat? Cuma semua ambil kalkulator dulu. Okay, SAN ini dB tau. In dB. Tukarkan dalam real number. Okay, berapa dapat? Berapa dapat real number? Ni S over N yang sebenar. Real value. Okay, student saya dah start tak faham. Relax. Jangan takut. Okay. Okay. Jangan takut. So remember saya cakap sekarang ni S over N. S over N sama juga dengan 40 dB. Apa benda 40 dB ni? Tak reti. Okay, ingat kalau ikutkan cerita asal dia, 10 sebelum ni power watt watt ke dB. Kalau kata ada 10 watt contoh 10 watt convert to dB. Berapa? Equals to 10 log 10. Berapa dapat? 10 log 10 sama dengan berapa? 10 log 10 sama juga dengan 10. Betul tak? Ini adalah actual number. Ini adalah 10 log 10 ada 10 di dB. Sekarang ni kena ingat satu, kalau nak reverse proses daripada dB to watt balik. Okay, kalau student saya tak faham, saya tunjuk satu lagi supaya kamu tak faham. Supaya kamu faham, okay? Nah, jangan takut, kamu kena relax saja. Okay? Okay, contoh sebelum kita mulakan, sebab adik yang tak faham ni student yang masuk lambat tadi, yang masuk awal tadi, tak ada masalah. Sebab tu saya kata kalau yang masuk lambat je sikit, terus tak faham apa yang saja. Okay. Remember 20 watt contoh. Convert to dB. Sama juga dengan 20 log 10 log
20. Dia dapat 10 log 20 equals to 13 dB. Sekarang ni pula. Kalau dB ni dulu dB 13 dB tukar kepada watt, berapa dapat? Ini sudah pening, sebenarnya tak ada apa. Okey. Ini 10 watt. 10 log. Okey. So 13 dB tukar tu watt balik macam mana? Jadi ayat mudah dia senang. Ambil kes ni balik. Okey. So ambil ni balik. 10 log 20 ini 10 log 20 equals to 13 dB kan? Sekarang ni kita tukar pula 13 dB kepada log ni. Jadi macam mana? Ayat dia mudah. Nak convert dia adalah 13 berapa 13 dB. Okey, so cara mudah dia adalah 10 log 20 equals to 13 dB. So log macam ni 13 bagi 10. Betul tak? 13 bagi 10. Ni jadi log. Oh bukan. Sorry. Sekarang ni okey. Sebelum kadang pening petang-petang ni. Okey. So macam ni. Sekarang ni 10 ini watt tau. Ini tak ada apa matematik sebab saya kata jangan pening kepala. Ini watt. Okey, sini jadi di dB. Sekarang ni reverse process pula. Okey, 10 log apa kan watt sama dengan 13 dB. So 13 bagi 10, betul tak? 13 bagi 10 anti log. Anti log. Okey, anti log 13 bagi 10 ia akan dapat macam ni. Sepuluh pening kepala ni. Macam ni. Okey. So berapa sama juga dengan 13 per 10 anti log. Okey, berapa dapat? 13 anti log, 13 bagi 10. Okey, siapa yang tak tahu anti log ni macam mana se? Okey, senang. Shift, tekan shift log. Okey, tekan shift log. Shift log ia akan dapat 13 bagi 10. Dapat berapa? 13 bagi 10. 19.95. 13 bagi 10. Tekan shift log answer. Dapat 19.95 watt. Okey, siapa yang faham ke tak faham ni? Siapa yang tak faham? Benda ni mudah. Ayat pertama. Kalau katakan find 20 watt in dB. Ni soalan nombor 1. Okey. Find 20 watt in dB. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Okey, nombor 1. Find 20 watt in dB. Soalan nombor 2. Okey. Find 13 dB in watt. Tak ada apa, pusing-pusing ni je. Saya nak tunjuk, nak verify you supaya you faham. Oh, yang kes ni tak ada apa. Okey. Soalan nombor 1 ni find 20 watt in dB. Maksudnya kalau watt 10 log, masuk nilai watt ni kat sini. 13 dB. Kalau 13 dB pula, kita buat terbalik pula. Kata find 13 dB in watt. You sepatutnya dapat jawapan balik yang asal adalah 20 watt. Betul tak? 19.95 ni adalah lebih kurang lah. 19.95 lebih kurang dengan 20 watt. Faham tak? Okey, saya bagi seminit untuk siapa student tak faham boleh tanya sir. Cakap je, sir saya tak faham. Tengok dulu. Guna calculator. Kena guna calculator. Okay, semua faham? Remember kalau you tak faham ni, nanti kat ujung you tak boleh buat nanti. Chapter last, you tak boleh buat. Okay ke tak? Understand or not? Okay? Sir. Yang selalu nombor yang berubah ialah nombor yang selepas log kan. Yang sebelum log tu 10 dia sentiasa sama ke atau dia beza dengan voltage? Macam ni, tak ada apa. Okay, macam ni saya bagi tahu Remember something. Ini adalah rules. Rules macam V equals to IR. Okay, saya bagi tahu something V equals to IR. You kena ingat V equals to IR. 10 ni memang 10 log. 10 log watt. Okay, remember saya bagi tahu this is analogy. Kalau dB, kalau dibagi dalam watt, okay, watt you kena letak 10 log.
Ini kalau power watt. Kalau voltage at 20 log. Okey, ini untuk voltage. Kalau power 10 log. Kalau voltage 20 log. Itu hukum dia. Okey. In convert, kalau you tak faham, kalau student tak faham, senang aja. Easy. You type aja. Kalau siapa student tak faham, watt to dB. Watt to dB. Kalau student saya tak faham kan, calculator. Tak ada apa, senang. Calculator. Nanti boleh cuba kat rumah. Okey, contoh macam ni. Watt to dB. Okey, berapa watt? 100 watt. Convert equals to 50 dB. Ni dBm ni kejap. Mana tu dB? Tak ada pula simple dia. Sekejap Watt to disable. Contoh. 1 watt, 100 watt, 100 watt. Okay, contoh saya tengok kita. 100 watt equals to 50 dB. Nampak tak? Bila tekan 100 watt equals to 50 dBW. Sorry. Sometimes, sebab saya kata, sometimes kita panggil dB ataupun dBW. Okey, sebab tu saya kata susah nak cerita sebab kalau you tak faham kan sepening. Cuma yang sekarang ni kan, okey. Cuba tekan calculator. 10 log 100 dapat apa? Cuba tekan. 10 log 100. Katalah watt tu equals to 20. 20. Nampak tak? Betul tak jawapan tu ada? dBW sama dengan 20. 20. Betul sir. 20. Okey. betul. Nak dapat tu dBm, saya ada cerita tadi awal kan? 20 campur 30, you akan dapat 50 dBm. Nampak tak? Sama tak macam saya cakap tadi? Okey. Sebab tu ada calculator, kalau student saya tak faham, cuba ambil 200 watt pula. Okay, 200 watt. Ni calculator Cuba you tekan 10 log 200. 10 log 200. You akan dapat 23.01. Dapat tak? dB tu sometimes dBW. Sama je. Dapat jangan confuse, tak apa. Kalau hari pertama tak faham, okay, now kita pergi balik pada this one. Tak ada apa, benda ni simple je, okay? So, ada siapa yang tak faham tak? Cuba ambil calculator dan press. Dekat mana yang kamu tak faham? Okay? Ambil calculator dan ni. Find 20 watt in dB. Question number 1. So, 20 watt 2 dB. 10 log 20 watt, you dapat 13 dB. Kalau soalan nombor 2 pula, reverse back. Find 13 dB in watt. Jadi, you kena buat anti-log. Okay. In watt, right? Macam ni saya cakap. Okay. Okay. Dekat sini actually macam ni supaya kamu tak faham kan. Actually kalau you tak faham sini saya akan buat macam ni. 10 log watt. Okay. Ataupun saya buat macam ni lah X supaya you senang nampak. Ini matematik, tak ada apa. 10 log X equals to 13 dB. Okay. Now find X. X ni adalah watt. So nak tahu dia macam mana. Okay. You dah tahu 10 log X equals to 13 dB. So, how about X? X mean anti-log, ni 13 kan? 10 bawa bawah. 13 divided by 10, then you do anti-logs. So, you got 19.95 equals to 20 watt. Okay, faham ke tak yang ni? Relax dulu, cool down. This is your first class. Watt to dB. Clear? Okay, once you faham, kita akan cari balik information capacity kat atas ni tadi. Ni information capacity. Sebab tu saya kata dalam kelas ni you kena tahu pasal matematik. You tak boleh main-main. You must know matematik. Okay, now. So, macam mana solvekan dia? Nampak tak? Nombor dekat sini, this number, right? Okay. Jangan takut. Mula-mula tengok dulu information. Okay, kita tengok dulu. Okay. Bandwidth equals to 3.3. Okay, no problem. Okay, S over N is 40 dB. Okay, 40 dB is a dB number, not the actual number. Jadi you kena cari actual number balik. Nampak kat sini? Ini adalah actual number. Yang dalam formula ni adalah actual number. Actual number. Jadi you kena convertkan balik dulu. S to N ni, yang you dapat ni S to N dB.
Okay, SN dB equals to 40 dB. Sekarang you kena tukar SN watt. Berapa nilai dia? Faham ke tak yang saya cakap? Berapa watt? SN ni, signal to noise ratio ni, ini dalam dB. You kena tukarkan dalam watt. Okay, so berapa you dapat kalau you tukarkan dB to watt? Berapa dapat SN signal to noise ratio in watt? Okay, berapa dapat? So, macam saya cakap tadi, simple. Okay, remember, dia bagi dB kan? 10 logs X. Kalau you tak tahu letak X equals to 40 dB. So, to find X, X represent as watt. Okay, you boleh buat 40 bagi 10. Okay, you bawa 10 turun bawah kan? Lepas tu you kena anti-log. Berapa anti-log? 10,000. You dapat X equals to, okay, 40 bagi 10, and then you press shift log answer. So you got 10,000. So XU adalah 10,000 watt. Ini matematik tau, sebab tu saya kata matematik. Okay, now nampak tak? Dia dah tukar dalam SO/N, signal to noise ratio dalam watt. Tak apa, jangan risau, nanti saya akan bagi latihan, you akan faham. Ni simple je. Okay, ini adalah hari ni nak belajar V equals to IR, contoh macam tu. Okay, now sekarang ni bila masuk formula I equals to B, B tak ada masalah. B you masuk je 3.3K. Okay, ada siapa masalah? Masukkan dalam formula I equals to B log 2 1 plus S/N. Okay, 3.3K log 2 kan? Log 2 ni, okay. Lepas tu you nampak tak? 1 plus SN. SN is a real number. SN you dapat 10,000 tadi you masukkan dekat sini. Okay. Okay. Jadi 3.3K log 2 1 plus ni. Saya tukar merah lah senang. You nampak yang ni kejap slow dulu. Okay, mana student saya tak faham? Okay, saya padam balik sini. Okay, saya tunjuk balik I. Okay. B berapa? 3 kHz, correct or not? 3K kan? KHz, 3K log 2. Okay, 1 plus SN. SN real value berapa? 10,000, betul tak? 10,000 you dapat tadi tu. Jangan ambil 40 dB. Sebab this is actually actual number. Okay, you kena convert dulu. Ni tadi. 10,000 ni. 10,000 watt. Okay, you dapatkan proses ni. SN of N ni. You convert from dB to watt. You masukkan. Okay, cuma ni matematik lagi. Okay, sekarang ni macam mana dapat 3K log 2 1 plus 10,000? Most of the student don't know. Sir, I don't know lah. Log 2 how to use calculator. Okay, remember kalau log 2 you kena pecahkan dulu. Okay, first one log. Okay, press log 10,001 ni, 10,001 kan dia campur ni, 10,001 divide by log 2. Tu matematik. Kalau you nak guna calculator, ingat kalau kata log 2, jadi log 2 yang this one, this part right, this part. Okay, this part. Okay. 10,001. Okay. Divide, you kena tekan log dulu log 10,001. Okay, bagi log 2. Itu kalau nak guna calculator. Okay, you akan dapat 13.28. Dapat tak? Siapa yang tak dapat, tanya sir, kenapa tak dapat? Cuba bagi tahu. Okay, dapat tak 13.28? Dapat. Kenapa? Setengah student cakap, sir kenapa jadi macam tu? Itulah cara kalau nak guna calculator, itu cara dia. Pertama, you kena press, kalau log 2, sebab dalam calculator kamu, log 2 adalah base dia 10. Faham tak? Dia tak ada base 2. Sebab tu, kalau you dapatkan 13.28, ni aku kena guna prosedur yang kat atas ni. This procedure. Ni. Itu prosedur dia. Kalau you nak guna calculator, pertama you kena press log 10,001, the value tu, bahagi dengan log 2. Kalau kata base 5, katakanlah B, lepas ni jumpa dalam dunia kejuruteraan, engineering, B log 5. Kalau B log 5, you kena buat press log 10,010 divide by log 5. Faham tak? Ni prosedur kalau nak guna calculator. So you dapat darabkan juga dalam KBPS.
Ni adalah bit dia punya, bit rate dia. Kilobit per second. Okey, dapat tak jawapan ni? Siapa tak dapat, tanya Sir balik. Sebab tu kena guna calculator. Siapa tak dapat, tanya Sir. Sir bagi 1 minit. Saya nak tanya. Tanya. Macam dalam DB ni kan boleh sama ada power ataupun watt kan? Power dengan volt kan? Kalau kami buat dalam volt boleh juga Bukan. Kamu kena faham. Dalam analisis ni sebenarnya tadi saya bagi tahu secara general. Kalau voltage dia jadi 20 log. Tapi dalam analisis signal kita ada guna watt. Ini saya bagi tahu nanti kamu akan guna kat chapter seterusnya. Ini analogi sebab ni chapter 1, introduction. Ingat kebanyakan yang kita belajar di chapter 1 ni kita akan guna 10 log kalau untuk power. Voltage 20 log. Okey, tak apa. Sekarang ni faham tak dulu soalan ni? Selalunya dalam soalan ni kita akan bagi tahu lah dalam power ke ataupun dalam voltage. Okey. Cuma dalam Shannon ni kebanyakan dia guna power. Dia tak ada guna voltage. Okey. Alright sir. Okey, sebab dia signal. Okey. Dah. Faham ke tak? Okey, so Yang log tu log base tu ke log 10 tu? Yang log yang log 2 itu log base tu is it? No. Log Oh, log tu Ini matematik tau. Nombor besar 2. Log 2. Kalau you tak tahu, you boleh guna calculator. How to find, for example, kalau you boleh tengok dekat YouTube. Sebab tu saya kata ni dalam matematik. Katalah log to 10. You boleh tengok. How to convert log to 10. Nanti you akan tengok pada yang... Okay, just make sure so that I can get Ni matematik tau. Maksud dia kalau log 2 tu memang selalu akan guna log 2 ke kat situ? Sebab formula dia log 2 ni. Macam tu. Okey. Shannon ni bagi tahu log 2 ni. Kena guna log 2. Dalam slide salah tau. Dalam slide dia buat 2 besar. Sebenarnya 2 kecil. Okey. Dah salin dah. Okay, jangan takut, don't worry. Saya cakap, don't worry, nanti saya bagi latihan kamu faham lepas ni. This, every chapter got tutorial, don't worry. Okay? Dah salin dah jawapan ni dia. Nanti tengok balik lah. Okay. Okay. So go to the next slide ya. Ni tadi dah. Okay. Okay, noise. Okay, ni saya bagi tahu Noise. Ada 2. Satu external and also internal. Okay. Kita ada internal noise, we got short noise, thermal noise. Okay, ni semualah partition noise semua. Lepas tu internal ni occurs in the electronic circuit. External dia berlaku dekat luar, hujan ke, thunder ke, man-made noise ke. Okay. Internal noise happen inside the circuit. Okay. Okay, ni types dia ada atmospheric noise. Okay. And then kita ada extraterrestrial noise. Okay. Okay. Man-made noise, industrial noise. Okay. Okay, internal noise, you dah tahu dia berlaku dalam circuit, electronic circuit. Okay. Okay, ni dia bagi tahu internal noise on the thermal noise lah. Okay. Okay, dalam thermal noise, this is a formula you kena tahu. Okay. Formula sometimes kita bagi. Okay, normally kita nak cari P, N and also Vn dalam thermal noise. Okay, so mesti some of you see. So what is the Pn? Pn is the noise power output. Okay. What is the Vn? Vn is the ni tengok soalan seterusnya. Okay, nanti saya tunjuk. Okay, tapi formula, ini dia punya formula. Ini tengok example senang lah. Okay, normally kalau thermal noise, dia akan bagi you data in term of this one. Room temperature, Kelvin. Ini Kelvin and then bandwidth 1 MHz. Okay, and then they give you resistor. Normally direct question, tak boleh tanya soalan lain. Okay, K adalah, what is the K? K is the Boltzmann constant. Ni selalu bagilah dalam final exam kita bagi, kita tak payah hafal. Okay, 1.38 tu semua times 10 power of negative 23 tak payah hafal. Okay, now Kelvin, apa formula Kelvin? 273 plus degree Celsius. Kadang-kadang kita bagi dalam bentuk Kelvin, kita bagi kata 23.
degree Celsius. You must convert to Kelvin first. Okay. So, what is the PN? PN is the power output of the resistor. Ni tak ada apalah, ni thermal noise, maksudnya suhu, melibatkan suhu. Okay, K, TB. K is the Boltzmann constant, tak payah hafal, nanti saya bagi dalam final exam semua. What is the T? Direct Kelvin ni. Okay, and then what is the B? B is the bandwidth. Bandwidth berapa? 1 MHz. Okay, dapat tak jawapan dia? Okay, ambil calculator, press. Direct formula. PN KTB, Vn, ni formula dia. Memang kena hafal. Okay. Macam V equals to IR. Okay. Find PN and Vn. Dapat tak dia punya jawapan dia? Dapat je. Dapat Remember, what is the Vn? Noise, voltage. Okay, what is the PN? Noise, power. Noise, power. Okay, sometimes kita panggil noise power. Sometimes kita panggil noise voltage. Sebab tu ada macam-macam term in com. Okay. Okay, clear? Okay, semua dah tahu kan guna calculator ini direct formula. Don't worry lah, normally saya selalu bagi formula this one. Okay. You hanya tahu right now, dalam com, you kena tahu what is the T, what is the K, what is the B. That's all. Vn, what is the 4, what is the T, what is the B, what is the R. That's all. Okay, so ada problem tak? This is actually direct. Saya nak confirm semula T tu apa sah? Ha? Yang T tu. T tu Kelvin. Ni. Kelvin. Ni suhu dia. Ni. Okay. Betul tak? Kelvin sama juga dengan 273 degree Celsius. K apa? Ha? K. K tu Boltzmann constant ni. K kat sini ni. Dia beri nilai dia. Oh, gitu. Jangan hafal pula. Tak payah hafal. Okay, clear? Clear sir. Senang je dia. Serius. Tak ada masalah. Okay. Now, ni saya bagi tahu tadi. dB, dBm. Ni saya takut kamu tak faham. Ingat tak saya bagi tahu tadi? Kalau kata 10 watt, 100 watt lah. 100 watt convert to dB berapa? 100 watt convert to dB. Cepat. Press calculator. Log 100 berapa? 20. 20 kan, dapat 20 dB betul. Lepas tu saya kata kalau dB convert to dBm berapa? 20 campur 30. Betul tak saya cakap tadi? 20 dB campur 30, you akan dapat 50 dBm. Betul tak? Ingat kalau dB to dBm, maksudnya dB plus 30, you akan dapat dBm. Okay, dalam kes ni, okay. Student saya mesti cakap kan, sir, kenapa ada nombor negatif? Ingat tak saya kata? Negatif ni akan mungkin melibatkan attenuation and so on. Okay, so dalam kes ni, dalam ni okay. Ni sama je direct formula ni. Okay, cuma saya nak ajar dB saja. dB saja, yang the rest ni sama direct formula. Okay, PNT ni semua direct formula. Okay, saya tak nak ajar yang ni lah. Ini macam masuk matematik biasa saja. Cuma saya nak ajar kamu untuk dapatkan this one. Okay, dB. Okay, kalau saya kata katalah 105 dBm. Okay, dalam dB berapa? Ni dBm kan? Kalau dB berapa? Kalau dB to dBm, you tambah 30. Kalau dBm to dB dapat? 75 di dB. Kenapa? Kau tak percaya pula? Mana negatif lah kan? Sekejap. Negatif. Negatif. Sir, dB ke dBm tambah 30. So kalau dBm ke dB tolak 30 kan? Tolak 30 lah kan? Negatif 75. Negatif, right? Negatif correct nak?
Kalau tak betul, okey. dB convert to dBm balik berapa? Okey, negatif 75. Kalau kata negatif 75, negatif 75 campur 30. Tak betul negatif 45. Negatif 135 tu. Itu saya kata kamu salah. Kena benda ni simple tapi kalau you tak betul-betul you akan silap. Okey. Ini negatif 135 dB. Kalau nak tahu macam mana, dB convert to dBm. Maksudnya negatif 135 campur 30. You dapat negatif 105. Okey, clear? Okey, kalau dB pula convert pada watt berapa? dB convert pada watt. Saja. Okey, kalau saya tanya, dB convert pada watt. Okey, remember, kalau watt convert pada dB, then log. Sekarang terbalikkan pula. So macam mana? Berapa dapat? 3.16. 3.16. 3.16 watt. Okey, so ada siapa yang tak tahu tak this thing? Okey, kalau tak percaya, ambil pula balik. 10 log 3.16. Dapat tak? Apa yang kamu buat ni? Silap lah. Dia ada sambungan se darab 10 kuasa negatif 14. Dia dah 10 negatif 8. Yang ni sebab tu saya kata kamu kena berhati-hati. Banyak student silap kat sini. Okey? Macam mana? dB negatif 135 dB, berapa dia punya watt? 3.162. Okey, negatif 135 bagi 10. Okey, lepas tu anti-log. Answer. You dapat 3.16 darab 10 kuasa negatif 14. Betul tak? Betul. Ya. Sebab tu saya kata prove yourself. Play around. Jangan main-main. You can play around. Okay. What? Betul tak? Ni sajalah semua main. Okay. Now, nanti tengoklah sekejap. Okay. Jadi, macam kes ni tadi dikatakan. Okay, the domestic television receive antenna delivers to the sky noise negative 105 dBm to mesh coaxial feeder in the radio frequency bandwidth of 8 MHz. Find the antenna noise temperature. Remember kalau kita sekarang ni kalau dengar je perkataan temperature, ni mesti noise temperature ni mesti melibatkan thermal noise. Okay. Jadi formula dah tahu dah. Formula macam ni tadi. Pn KTB, Vn 4K TB. You dah tahu dah formula dia macam ni. Okay, now. So sekarang ni mula-mula macam saya bagi tahu tadi. Okay, dia nak cari apa? Find the antenna noise temperature. Okay, find the antenna noise temperature in Kelvin. Okay. Jadi mula-mula you convert dulu. dBm to dB. Okay. Daripada dB. Sekejap, apa benda ni buat ni. Okay. Dalam kes soalan ni, senang saja. Dalam soalan ni, dia suruh cari apa? Dia suruh cari temperature in Kelvin. You tahu dah temperature in Kelvin apa? Sebenarnya you kena cari T ni. Correct or not? Betul tak? Betul tak? Sebab dia kata Kelvin. Betul tak? Kelvin. Kelvin apa lagi? Mestilah berkaitan dengan suhu dia. Okey, jadi dah tahu dah. Formula dia, okey. Dia ada PN, tengok dulu information apa yang dia beri. Okey, dalam kes ni you boleh dapat, you boleh guna formula direct. PN equals to KTB. Jadi T, you reverse saja formula tu, terbalikkan semula. Okey, you boleh cari PN. PN apa? PN equals to KTB. PN berapa? Cuba tengok kat sini. Dalam watt. Nampak tak? 3.16 darab 10 kuasa negatif 14 watt. You dah tahu dah. PN sama juga, ni dia. Kenapa lain ni? Betul lah tu. Kuasa sebelah, negatif sebelah. Kuasa sebelah ke negatif 14? 11 lah. Negatif 14 dalam kalkulator. Negatif 14 dalam kalkulator. Yang ni? Salah. Kenapa negatif 11? Negatif 14, sorry. Ni salah ni. Oh my god. Ni salah ni, negatif 14. Betul tak? Salah ni. Okay. Okay, so T equals to, terbalikkan je formula dia, cari Kelvin. You balikkan je. Clear You terbalikkan je. Ni main je. Macam ni lah je dengan pening kepala saja. V sama dengan IR. Dia lebih kurang macam ni je. Okay. Sekarang ni cari I.
I equals to V bagi R. Macam tu je, jangan takut. Clear? Okay. Nanti boleh cuba, nanti kita try lagi next class, kita bincang balik betul ke tak. Kalau ini pun sama. You boleh tengok balik example dia sama je, direct formula. Dia boleh check balik. Jangan risau, mula-mula memang you pening kepala. Okay. Okay. Now, kita pergi pada bahagian yang paling penting ni. Ni yang penting sebenarnya. Okay. Gain, attenuation dan decibel. Ingat tak? Gain maksudnya dia positif value. Kalau attenuation dia ada negative value. Okay. So, all signal processing circuit dia ada dua. First gain dan juga attenuation. Okay, ni dia. Kalau AV, AP dapat lebih daripada satu, dia akan menunjukkan ada gain. Kalau AV, ni ratio lah. V out over V in ataupun V out over V in. Less than 1, dia ada attenuation. Okay. Now, ni soalan direct Okay. What is the voltage gain of an amplifier that produce output 700 mV for 300 mV input? Ini soalan ni lah. Okay, what is the voltage gain? Voltage gain AV lah. Atau okay, voltage gain equals to V out over V in. V out berapa dalam kes ni? 750 mV. Betul tak? Betul tak? Betul. Ni divide by input, output bagi divide by output divide by input, dia dapat 25. Dapat tak jawapan dia? This one is unitless. Okay. Kenapa yang bawah tu saya 30 darab 10 kuasa negatif 6? Bukan mili. Oh, silap. Oh my god. Okay. Ini 30 darab 10 kuasa negatif 3 lah. Sorry, 3. Betul tak? Betul. Okay, sorry sebab satunya sebagai tahu, slide ni dibuat oleh lecturer lain. Okay, bukan sir. Okay, lecturer ni dia nak test sama ada student tu faham ke tak konsep dia. Okay, dia memang bagi benda ni salah. Okay, so Lecturer abang. dapat ke tak? 750 divide by 30. 25. Betul tak? Dapat Clear? Okay, now. Ni tak apalah AV. Okay, now. Kita pergi pada AP pula. Ini maksudnya kita nak tahu ratio voltage. Yang soalan seterusnya pula, ratio power. Okay, the output power 6 watt and then the gain is 80. What is the input power? Okay, sama you dah tahu AP equals to P out over P in. Yang diberi apa? 6 watt tu apa? 6 watt apa? P out. P out ni 6 watt. 6 watt. Lagi ni apa? 80 ni apa? Power gain. Betul? Yang bawah ni apa? What is the input power? Ini adalah P in. So P in berapa? P in equals to 6 watt bagi 80. Okay. So dapat berapa? Dapat dah ni 75 miliwatt. Ni tak ada apa ni. Simple je. Macam you belajar dalam analog. Okay, clear Clear. Ni direct je. Nanti balik check balik lah. Okay. Decibel lah ni saya cakap tadi. Kalau voltage 20. Kalau power 10. 10 log. Okay. Itu tak nak tunjuk derivation sebenarnya ada sebab. Kenapa tahu? Kalau P sama dengan V squared over R. Dia ada sebab. Sebab tu ada yang kenapa kamu tengok voltage kan, voltage dia ada 20, power dia ada 10. Saya tak tunjuk derivation. If I show you derivation, jadi tambah pening. Okay, ni clear Kalau voltage dia 20, kalau power dia 10. Itu saja. Okay, example. An amplifier with the input 3 mV. Okay. And output 5 volt. What is the gain in decibel? Okay, sekarang ni ini adalah AV ke AP? Gain untuk power ke gain untuk voltage? Dan soalan ni. Voltage. Voltage. Kalau voltage 10 log ke ataupun 20 log? 20. 10. 20 Ha? 20 log voltage. 20 log. Ingat ni atas. Nampak ni saya ulang balik. Kalau voltage 20 log. Kalau power 10 log. Kena faham.
Yes, no, ada formula. Clear? Okay, saya sudah cuba tengok sini. Okay. So, diberi 3 milivolt. 3 milivolt apa? V out. Voltage keluar. V apa? V in. 5 volt? V out. Okay, so AV sama juga dengan V out over V in. V out berapa? 5 volt divided by 3 millivolt. Berapa jawapannya? Press the calculator. Ha. 5 volt bagi 3 millivolt tak tahu. 1666.667. Yeah, so yang dapat kan 166.627. Okay, tak apalah. Okay, ini dalam AV. Biasa kalau dalam dB 20 log AV dB equals to 20 log 166 6.67. Dapat berapa? Dapat 64.4 dB. Dapat tak? Clear? Okay. Okay, very good. Ni simple je ni. Okay. Wow. Dapat. Siapa nak tanya? Understand or not? Understand. Okay, sir. Tak faham? Understand. Tak faham tanya tau. You kena tanya, benda ni mudah je. Okay. Soalan yang ni. Okay. This one AP ke ni power ke voltage? Power. Ha? Power. Power ke voltage? Power. So power 10 log or 20 log? 10 log. 10 log. Very good. Okay. So dalam kes ni ingat 10 log A. Okay, now a filter has the input power. Ni apa? Ni apa? 50 milliwatt ni apa? P in ke P out? P in. Okay. Input. 2 milliwatt? 2 milliwatt? Out. Hmm? Out. Out. What is the gain? Gain dia AP lah. Okay, so AP sama juga dengan P out over P in. P out berapa? 2 milliwatt divided by 50 milliwatt. Berapa? 2 bagi 50 berapa? 0.04. 0.04, very good. 0.04. Okay, in dB, 10 log or 20 log? 10 log. Why 10 log? Because power. So in dB equals to in dB AP dB equals to 10 log 0.04. Betul? So what's the answer? Negative 13 point Negative 98. 13.98. Clear? So clear? Easy. Okay. Clear? Kalau tak faham tanya dulu sebagi 30 second so that you can understand. Kalau tak faham tanya je so akan jawab. So we'll help you. Okay, faham So if you understand, sorry lah hari ni lama sikit, nanti saya dah okay dah kot. Ini tak payahlah. Version ni sudah ajar kan. Okay. New formula yang you kena tahu. Okay. Noise factor and also noise figure. Okay, kenapa? Ni kena salin ni noise factor and noise figure ni penting. Okay, noise factor. Okay, noise factor as input over an input, as output over an output. Maksudnya terbalik tau, kalau noise factor adalah input divided by output.
Before this you belajar AV, VR over V in. AP, V in AP equals to PR over P in. But for noise factor, terbalik, input divided by output. Okay, so remember what is this? This is amplifier. So you will say, so what is this? Okay, this is the signal input. Okay, signal to noise input. Okay, signal to noise input. Okay, SNR. Okay, this thing. Okay, if you don't know what is the SNR, okay, SNR is signal to noise ratio. Okay. Okay, so remember something. Sometimes saya telling something, the analogy. S and R, signal to noise ratio input. Sometimes we call it S input and input. Okay, S and R output. Sometimes we call S output over N output. Okay, so how about the noise figure? Noise figure is the 10 log F. Okay. When you do the ratio input over output, you got F. Okay, and then for noise figure is a 10 log F. It's okay, we take from example, then no problem. Okay, analisis ni sebenarnya noise pattern, noise figure ni tak ada apa. You nak kaji pasal amplifier tu. Okay, this is amplifier. You nak kaji whether you punya sistem ni good or not. Okay. Okay, tengok ni. Noise figure and noise factor are the measure degradation of the signal to noise ratio. Okay. It is a number by which of the performance of the amplifier of the radio receiver can be specified with lower values indicating better performance. Dalam ni terbalik pula. Kalau you dapat lower value, dia bagi tahu bahawa dia adalah better performance. Okay. Okay, now kita pergi pada noise factor and noise figure ni. Okay, kita pergi pada dua benda. Okay, ni saya bagi tahu something Okay, ini paling penting. This part very important and crucial. Okay, dalam amplifier kita ada dua jenis. Okay, satu amplifier yang ideal dengan non-ideal. Okay, ada dua jenis. Okay, the first one is the ideal. Okay, kalau dalam ideal dia tak ada internal noise. Okay, dalam ni ND tak ada. Ideal case. Okay, so you ada signal SNR input, this one SNR output, and also the gain. Ya, the gain saja. Okay, kalau non-ideal, you ada power gain sama je, cuma dia ada internal noise generated. Okay, now students dah pening. So saya tak faham apa benda ni, tak ada apa. Ini amplifier, ni kena ingat ini adalah amplifier. Okay, you ada input, you ada output. Okay, dalam yang ni, kenapa dia tulis SNR? Sebab dalam signal ni ada noise dan juga ada signal dan juga ada noise. Noise ni dia boleh menyorok dalam signal tu. Okay, clear? Okay, now ini mathematical yang you kena tahu. Okay, S ni okay, saya bagi tahu something Okay, ni S output S output and output sama juga dengan, macam mana nak tahu? Ini S output and output S output and output sama juga dengan S input. Bila dia lalu, ni signal signal dia lalu pada amplifier, dia akan amplify. Sebab tu dia akan jadi SIAP ataupun APSI mana-mana. Okey, bawah pun sama. Kalau noise ni, output dia ni, SNR output ni, NI dia akan lalu pergi pada amplifier, dia akan also amplify. Dalam hukum dia, maksudnya dalam noise ni, dia also amplify. Noise dia pun, dia amplify sekali. So, NI, A, P. Remember, analisis dia senang. Kalau you nak tahu SNR output, remember something. Input dia bila lalu dekat amplifier, dia ada ni, dia akan amplify. So, you multiply SI input
darab dengan AP. Kalau N out input dia darabkan dengan gain. Maksudnya signal kalau masuk dalam ideal amplifier, signal pun dia amplify, noise pun dia amplify. Clear or not? Ni satu formula dia. Clear? Faham ke tak? Siapa yang tak faham? This formula. Faham ke tak? Okey, tak apa. Ni yang pertama, salin je dulu. Okey. Kalau yang kedua pula, S output, N output dekat sini Okey, dia akan jadi apa? Sama juga. APSI, AP dia ada gain ni, belah atas ni. Ini saja secara mudah Dia akan ada amplification. APSI sama juga macam ini. Sama. Tapi dekat bawah ni sama je nampak ni. Dekat bawah ni pun sama saja. Same thing. Nampak ni? Sama tak? Ini saya padamlah, susah sangat. Okey. Nampak tak? Distinct sama, nampak tak? APSI. Nampak tak? APSI. Betul tak? Yang dekat sini pun APNI, nampak tak? Sini pun ada APNI. Okey, cuma dekat hujung ni sebab dia ada noise, you letak saja tambah. Ni saja cara nak bagi kamu ingat. The difference between ideal and non-ideal adalah yang ni semua sama, APSI, nampak tak? APSI cuma dekat bawah ni you tambahkan ND. Okay, clear tak? Student sir? Okay, ingat this one ideal, ni kena hafal tau. Sebab tu saya kata, you tanya sir, apa yang kita tengah buat ni? Kita tengah faham the konsep V equals to IR. Maksud you kena faham, itulah dia V equals to IR. Sama juga dalam kes ni, you kena faham bahawa amplify, kalau you kena ideal amplifier, there is no ND. What is the ND? Internal generated noise, tak ada kalau dalam ideal. Kalau non-ideal amplifier, ND present. Okay, so apa benda yang kita study SNR input, SNR output? SNR input adalah signal to noise ratio input. SNR output equals to signal noise to ratio output. Okay, so sekarang ni kalau kita guna ideal, dalam amplifier, you kena ada power gain. Okay, so dalam power gain ni akan amplify the signal. Sebab tu you tengok dia akan multiply. SI, AP. Nampak tak dia jadi APSI, yang bawah ni dia akan jadi noise also amplify because the presence of a power gain. Okay, so clear Jadi you akan nampak, okay, SNR output ataupun S output over N output equals to APSI over APNI. Okay, itu saja. Kalau yang bawah ni pula, kalau ada internal noise generated, tak ada apa, sama je. You boleh tengok sini. Kalau saya tak boleh nak, saya tak reti lah nak hafal. Okay, you tengok macam ni. You akan, kalau macam saya akan cakap macam ni. Okay, kalau tak tahu, saya akan copy balik distinct macam idea. APSI, okay, APNI, saya akan salin balik. Cuma dekat sini saya tambahkan ND. Okay, internal noise. Okay, sekarang ni you akan cakap dengan sir, apa benda kita nak buat ni? Kenapa kita kena hafal formula ni? Okay, now let's look on this question. Ini yang you akan belajar lepas ni. Sebab tu you kena tahu formula tadi. Okay, ni sebagai tahu balik formula ni. Inilah yang you akan buat. Okay, normally dalam test, normally kita akan tanya this type of question. Okay, given the amplifier, nampak tak? Non-ideal. Okay, non-ideal amplifier. Okay, determine the SNR input, SNR output. Dalam kes ni dia adalah in dB. Okay, noise factor and noise figure, that's all. Okay, dalam kes ni kalau saya nak bagi tahu satu benda, kena ingat balik. Okay, non-ideal amplifier, apa yang kena buat? You kena ingat macam ni. Lukis balik. Macam Syam aja, apa dia buat? Okay, ini ada apa? S input, ada noise input. Sini adalah S output, N output. Dekat sini ada A, P. Ada ND ke tak? Ada internal ni ke tak? Ada ND ke tak kalau non-ideal? Ada. Ada kan? So Ada. Ikut macam you ikut je cara macam Syam ajar macam ni. Okay, so apa yang kita kena buat? SNR output sama juga dengan
AP SI. Okay, bawah dia AP NI campur ND. Betul tak? Betul tak? You boleh hafal macam tu je. Betul. Senang tak? Senang kan? So tu saya kata, okay, now dalam kes ni kita tengok soalan dia. Okay, input SNR. Okay, SNR input. Okay, SNR input sama juga kamu tengok dia nak in dB tau. Tengok dulu info. This one in watt, in watt, in watt. Watt ni juga dipanggil sebagai real value. Okay, real value. Okay, so dia ada gain. Gain equals to 1 million. Inilah dia AP. AP 1 million. Okay, AP. Okay, ND dia bagi. ND adalah internal noise. Dia bagi, betul tak? Correct tak? ND dia bagi kan? So, lagi dia bagi apa? Input signal power. Input noise power. Dalam kes ni dia bagi input signal power. Okay, ni saya bagi tahu. Nampak tak? Satu benda yang saya bagi tahu, noise power, nampak ni? Yang ini adalah SI. Okay, input noise power NI. Nampak tak? Dia dua-dua ni adalah dalam watt sebab noise ni dia boleh masuk sekali. Dia boleh jadi pretend. Noise ni dia boleh berlakon bahawa dia adalah power juga. Sebab tu kita belajar SNR input, SNR output. Okay, so find the SNR input. Okay, SNR input equals to S input divide by N input. S input berapa? 2.5 times 10 power of negative 10 divide by Ni. What is the Ni? 3 times 10 power of negative 18. So, berapa jawapan dia? Apa jawapan dia? Jawapan 2.5 exponent negative 10 divide by 3 exponent negative 18. Berapa jawapan dia? 83.33 Bukan point tu saya. Point ke? Bukan koma. Koma apa? 8333 banyak ni saya. 833 banyak maksudnya apa? Bukan point tu. Point dekat belakang sekali. Sekejap. Oh, sesilap Di calculator tu point tu duduk di bahagian belakang sekali. 2.5 exponent negative 10 divide by 3 exponent 18. Saya dah buat 10 senang saya. Oh, sudah tersilap tu. Betul tu 83.33 dah 10.6. Silap ke betul? Betul sir. Macam mana ni kamu tak guna calculator ke apa? Betul sir, betul. Saya dapat jawapan macam sir. Betul. Cuma tadi saya tak cakap kuasa 6 awal-awal jadi saya ingat terus. Okey je. So jawapan saya ni betul tak? Betul Okay. Ingat tau, ini SNR input, ini bukan dalam dB. Betul tak? Dia nak dalam dB. Betul tak? So, S input and input dB apa dia? dB nak 10 log ke 20 log? 10 log. Dalam kes ni. 10 log kan? 10 log 83.33 darab 10 kuasa 6. Berapa dapat? $79. Dapat? Betul sir. 79.2 dB. Betul tak? Correct tak? 79.2. Ada yang tak dapat tak? Dapat. Okay, now dah settle nombor 1. Okay, tengok pula SNR output. Okay, dah dapat So kita tengok pula SNR output. Dia pula pergi ni. Sekejap Okay.
Ni dapat Sekarang tengok SNR output. SNR output equals to, ada tak S output divide by N output? Ada tak info ni given? Ada tak? S output divide by N output. Ada bagi tak? Ada tak? Tak ada kan? Nampak tak? Yang diberi S input, N input. Betul tak? Input signal power, input noise power. Tapi dia tak bagi tahu output signal power and output noise power. Betul tak? Betul tak? Ada tak dia bagi? Tak ada kan? Tak ada. So nak cari dia macam mana, mestilah kamu tak boleh guna ni. Tapi nampak tak? Dia dah bagi dah jawapan dia, nampak ni. Sebab tu saya kata sebenarnya jawapan already given. Bila dia dah buat ni, dia dah ternampak dah formula ni. Nampak? S output and output equals to APSI, APNI plus ND. Jadi S output and output adalah salin balik formula. APSI, lepas tu bawah dia apa? APNI campur ND. Betul tak? Betul tak? Sebab dia dah bagi tahu ni, nampak tak? S output and output ni SNR lah. Ni sama juga dengan SNR input, output. Sama dengan formula ni yang kamu dah ambil. Jadi masuk je nilai dia. AP berapa? 1 juta kan? AP 1 million, betul tak? Gain dia. Ni adalah AP sebenarnya. AP. Okay. AP adalah 1 million. SI berapa? Ni SI. SI. Ada tak bagi jawapan SI? Ada tak? Berapa? 2.5 darab 10 kuasa negatif 10. Okay. Divide by APNI. AP berapa? 1 juta je kan? 1 juta 1 million times NI. NI berapa? Ada tak bagi N input? N input bagi kan? Input noise power 3 darab 10 kuasa negatif 18. Campur ND. ND berapa? 4.5 darab 10 kuasa negatif 12. Okay, cuba cari jawapan. Jawapan berapa? Ni. 1.85 darab 10 kuasa 20. 1.85 darab 10 kuasa 20. Student lain dapat tak ini? This answer. Salah. Kesalah. Jangan laju sangat. Saya bagi tahu com easy to make mistake when you too fast, too furious. Dapat berapa? Kena slow. Tapi you kena buat sebab nanti test akan keluar juga macam ni soalan dia. By hook or by crook, you must try to press your calculator and then try to solve it. Dapat apa? Tak dapat? Apa jawapan dia? Jawapan dia berapa 2.5 lah, betul lah. Kira lah student saya berapa dapat? Oh my god. Ni jawapan dia ni. Ni. Bukan sini. Saya pun tak kira dulu. Okay, berapa dapat. Ni 79. 2.5 negative 4 divided by 7.5 divide 7.5 exponent. Apa sini? Ini bukan 1.85 ni. Sir, I get 33.33 million. Yes, that's the answer. Okay, so you dapat 33. Saya tunggu je, saya dah dapat dah 33 times 10 power of 6. Betul tak?
Betul tak? Betul, dapat sama. Tapi this one is not in dB. So in dB, 10 log SNR. So SNR output in dB equals to 33 10 log 33.33 times power of 6. Berapa jawapan dia in dB? So your SNR output in dB 10 log answer. Okay, 75.23 dB. Kurang tak? Lebih kurang lah. 75.22, 75.23. Tengok jawapan dia, betul tak? Mana jawapan dia? 75.2 jawapan dia. Lebih kurang lah. Okay. So ada yang tak dapat tak? Sebab saya kata slow-slow. This is mathematical. Jangan takut kalau salah, bagi tahu. Okay, jawapan dia 3-3. Okay. You dah dapat dah, nampak ni. You dah dapat SNR output, SNR input. Now, find the noise factor and noise figure. Noise factor and noise figure. Okay, apa formula noise factor? Okay, noise factor apa dia kata? Kalau ikutkan formula asal dekat sini, noise factor SNR input bagi SNR output. Okay. Satu yang saya nak bagi tahu, okay. Ada two tricks. Okay. So find the noise factor, right? Noise factor. Find the noise factor. F. F equals to SNR input divide SNR output. Okay. You boleh guna dua cara. Okay. Satu cara, SNR input tadi berapa? Dia nak dalam in dB ke tak? Oh, noise factor je Bukan dB, nombor actual. Okay, SNR input berapa? SNR input. Sebenarnya tak nampak dah ni. 83.33 kan? 83.33 times 10 power of 6 divided by SNR output. 33.33 times 10 power of 6. Berapa F dia? Dapat. 2.5. 2.5 kan? Ini dia punya 2.5. Okay. Satu lagi last kali dia suruh cari apa? Dia suruh cari noise figure. Noise figure equals to 10 log F. Kan? Jadi 10 log 2.5. Dapat berapa? 10 log 2.5. Berapa dB? Ini kena dalam dB sebab dia nak noise factor. Noise figure. Noise figure remember must be in dB. Kadang-kadang tak bagi tahu tapi tengok kat atasnya saya bagi tahu. Tengok kat atas ni, saya telling something. Nampak tak? Noise factor. This one noise factor. Dia dapat unitless tapi noise figure in dB. Sometimes kita tak bagi tahu. Tapi kita tahu noise figure must be in dB. Okay. So, berapa? 10 log F sama juga dengan 10 log F equals to 4 dB, betul tak? Betul tak? 10 log 2.5. Tidur ke sudah sini? Cepat tak? Betul. Saya pun nak balik ni, saya pun nak ni juga. Okay, clear? Dapat 3.97 ataupun 4 dB also same, no problem. Okay, so easy or not? Okay, so recap back. Okay, remember normally this question akan keluar dekat test. Okay, so saya bagi tahu very simple. Ingat normally we give you the system. Okay, non idea. Okay, remember non idea. So in non idea we got AP, we got ND if non idea. Here we got as input and input. Remember this one in watt. Watt. Okay, and then you got as output and output. Okay, so first do the derivation. As output and output means, okay, so this one also equal to APSI. The down part is APNI plus NT. Remember this thing. And then normally the question will asking you SNR input. So depend on the question, S input over N input. Okay.
SNR output. If the data given as output and output, you can take directly or take back or equals to AP, SI, AP, NI plus ND. Okay, remember something, if this one is SNR input, actual is if in dB, then log SNR input. This one in dB. Okay, this one also same. If you want SNR output in dB become 10 log SNR output. Clear? And then how about the noise factor? SNR input divided by SNR output. And then noise factor, noise figure. Sometimes they also confused. Noise figure. Okay, noise figure is 10 log F. Easy. Okay, it's okay. I give you tutorial, then you will understand lah. Easy. Okay. So now, so want to stop. Okay. Normally for quiz. Okay. Normally for quiz, this is simple thing. Okay. So before I ended this talk, this class. Okay. Normally in quiz. Okay. Okay, quiz normally in quiz we'll do like this. Sorry this is the first class, a lot of things to do. But I promise I will reduce your class after this once you understand. Why copy? I think my PC already hang. Okay, it's okay. Wait. So try to add pages. You can't copy. Add pages. Okay, now normally, in quiz. So we will have quiz 1 next week. Normally quiz 1. Okay, quiz 1. So normally asking you, what? You give what? Then convert to dB, convert to dBm. This one normal. Okay, normally. And then from dBm, convert to dB, convert to watt. Normal questions we're asking you. And then so we're asking you find the AV, find the AP. This one normal. And then quiz 1, so normal also asking on VN. VN. This one is the thermal noise analysis. This is type of question that normally asking in quiz. Okay, and then so also asking you on this one quiz. Okay, how about test? Okay. Test. Normally so asking you on SNR input, SNR output. Okay, and then noise factor, noise figure. And this one is very simple. That's why certainly something. This is the thing that normally so asking you this type of question. Okay, and then from AV/AP, okay, AV/AP, and then AV in dB, and also AP in the dB. Normal questions were asking you. So clear or not? So this is the normal type of questions we're asking you. Okay, normal question. Okay, so want to end up this question, this lecture. So any question? So want to stop. Okay, so no more question. No. Okay, so thank you. Sorry for today because still got a lot of things to do. Something like fully 2 hours. Okay, so next time so we'll reduce it. Okay, so thank you class. So no question. Okay. Okay, bye. That's all. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir. Okay, sorry hari Thank ni. you. Soalan test dah siap. Saya bagi tajuk ni maksudnya soalan test saya dah siapkan lah. Mestilah.
Sudah ada dah soalan berpuluh-puluh. Saya ajar data 2006, lama dah. Okay, so thank you. Student sir, saya nak off. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum, sir. Okay, bye.